Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Nur akan menjelaskan idea utama yang terkandung dalam artikel yang dipilih dan idea utama yang benar-benar menarik perhatian kumpulan kami. Antara idea utama yang terkandung dalam artikel tersebut ialah gamifikasi dalam pengajaran dan pemudacaraan pendidikan Islam membantu guru menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif kerana gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan fokus murid sekaligus meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu juga gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dapat membina kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam kalangan murid-murid kerana mereka didedahkan dengan aktiviti penyelesaian masalah. Secara tidak langsung, kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran pembuatan keputusan dapat ditingkatkan kerana permainan ini memerlukan murid berfikir dan membuat keputusan dengan pantas. Kesannya, permainan digital dalam pengajaran dan pemudacaraan pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran tersebut. Seterusnya, idea utama yang paling menarik perhatian kumpulan kami ialah aplikasi gamifikasi dalam pengajaran dan pemudacaraan pendidikan Islam berupaya meningkatkan kognitif, emosi dan kemahiran sosial murid-murid apabila mereka dapat menguasai sesuatu permainan. Hal ini jelas menunjukkan gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam memberi pelbagai kepentingan kepada guru dan juga murid. Oleh itu, wajarlah aplikasi permainan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ditambah baik dan diteruskan selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemahiran komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan aplikasi nilai murni dan juga etika. Saya Nur Atika binti Abdul Hisham. Ya, terdapat idea baru di dalam artikel ini untuk diguna pakai semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam dunia yang serba canggih, kaedah pengajaran juga tidak ketinggalan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang boleh memudahkan penyampaian atau pemudacaraan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara aplikasi yang boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran adalah Kahoot, Quizizz, WordWall, Quizlet, Quizmaker dan sebagainya. Selain itu, informasi yang terdapat dalam artikel ini juga boleh digunakan secara praktikal. Sebagai contoh, permainan video Kahoot. Ia boleh digunakan secara praktikal. Dengan menggunakan permainan video ini, dapat adakan sesi soal jawab ketika proses pembelajaran dan ujian atau kuis secara berseorangan. Selain itu, aplikasi permainan video juga dapat menarik minat pelajar dan membina ilmu serta membuat mereka ingin mendalami ilmu kerana untuk mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan tersebut. Saya juga bersetuju dengan intibati perbincangan di dalam artikel ini kerana ia seiring dengan pembelajaran abad ke-21 yang telah dituntut oleh kerajaan Malaysia, di mana seiring dengan perubahan kemajuan teknologi pada masa kini, juga untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan di dalam dunia yang sedang berkembang pesat dengan adanya pendekatan gamifikasi. Ia dapat membantu meningkatkan fahaman pelajar dan dalam masa yang sama meningkatkan skor pencapaian pelajaran berbanding dengan kaedah pengajaran yang tradisional. Itulah pandangan saya untuk artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syuhada binti Anwar akan menyambung pembentangan kritikan artikel yang telah kumpulan kami pilih. Baik, untuk penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini, sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jadi organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini sangat tersusun dan bersesuaian dengan target pembaca artikel ini kerana penulis membincangkan tajuk utama artikel kepada beberapa isi penting. Kemudian isi penting yang dinyatakan juga disokong dengan penyertaan daripada kajian-kajian lepas yang pelbagai. Pemenggalan dalam artikel ini juga seimbang dan ayat-ayat yang digunakan mudah difahami oleh pembaca. Okey, seterusnya pelaksanaan gamifikasi dalam pembelajaran dan pengajaran kepada kemahiran sosial pelajar. Impak pelaksanaan gamifikasi dalam pembelajaran dan pengajaran kepada kemahiran sosial pelajar telah disentuh oleh penulis artikel secara ringkas sahaja dengan menyatakan berdasarkan kajian lepas, murid
murid yang dapat menguasai sesuatu permainan secara tidak langsung, aktiviti ini dapat mempengaruhi kognitif, emosi dan sosial mereka. Walau bagaimanapun, kumpulan kami berpendapat bahawa pelaksanaan gamifikasi dalam pembelajaran dan pengajaran dapat meningkatkan kemahiran sosial pelajar kerana setiap peringkat permainan memerlukan pelajar mengatur strategi supaya mereka mendapat skor yang tinggi. Jadi hal ini menunjukkan kemahiran sosial murid-murid dalam berfikir secara kritis dan seterusnya komunikasi dapat dipertingkatkan melalui permainan dalam pembelajaran. Saya, Sarah Hanis bin Jamaluddin, akan membentangkan cadangan untuk mengembangkan idea artikel ini. Cadangan kami semua untuk mengembangkan idea artikel ini, yang pertama adalah untuk mengaplikasikan gamifikasi di dalam mata pelajaran lain selain pendidikan Islam. Artikel ini membincangkan tentang kepentingan gamifikasi dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDPC pendidikan Islam. Oleh itu, kami mencadangkan untuk membincangkan kepentingan gamifikasi di dalam pengajaran mata pelajaran lain. Cadangan kedua pula adalah untuk menjalankan aktiviti gamifikasi di dalam bentuk berkumpulan. Menurut artikel ini, majoriti guru menggunakan gamifikasi, tapi ia digunakan secara individu di dalam kalangan pelajar. Ini bagus untuk menilai pelajar secara individu, tetapi hendaklah diaplikasikan secara berkumpulan agar pelajar yang pasif boleh menjadi lebih aktif dengan berinteraksi bersama pelajar yang lain. Ini juga dapat membantu mengasah kebolehan berkomunikasi dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, guru boleh mencabar pelajar membuat gamifikasi tersendiri. Pelajar zaman kini penuh dengan bakat dan mahir dengan penggunaan teknologi. Guru boleh menggunakan peluang ini untuk mengasah bakat mereka dengan menjalankan aktiviti di mana pelajar dikehendaki membentang gamifikasi yang mereka cipta sendiri. Guru boleh mendapat ilmu baharu dan mengetahui minat pelajar mereka. Aktiviti ini dilaksanakan dalam kumpulan agar memudahkan pelajar dan guru juga. Kesimpulannya, guru dan pelajar hendaklah mendalami ilmu kemahiran ICT bersama-sama.